Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Alif Daniel daripada grup 3. Kami ingin membentangkan uh, pembentangan yang bertajuk pengurusan jenazah. Baik, yang pertama sekali, perkara-perkara yang dituntut dilakukan terhadap Muslim yang nazar. Yang pertama adalah diajarkan kalimah La ilaha illallah dengan cara yang lembut. Sunat mengajarkannya kalimah syahadah, iaitu dengan cara yang lembut dan tanpa mendesak. Kalimah tersebut diulang-ulang ke telinganya tanpa disuruh melafazkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang bermaksud, ajarlah orang yang hampir mati di kalangan kamu kalimah La ilaha illallah. Riwayat Muslim. Baik, yang seterusnya adalah mengingatkan pesakit agar bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat bagi pesakit yang merasai tanda-tanda awal kematian berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melupakan segala dosa dan maksiatnya sambil mengingati dirinya yang sedang menghadap Tuhannya yang Maha Mulia lagi Maha mengampuni segala dosanya selagi dia memelihara imannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Aku mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadapku. Hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga adalah dibacakan surah Yasin di sisinya. Hal ini berdasarkan hadis yang bermaksud, bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dan yang menyatakan hadis ini sahih. Baik, yang seterusnya adalah perkara sunat yang dilakukan kepada jenazah. Antaranya adalah sunat menutup matanya. Baik, memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu supaya mulutnya tidak terbuka. Hal ini berdasarkan hadis yang bermaksud Nabi SAW menziarahi jenazah Abu Salamah radhiyallahu anhu yang matanya terbuka, lalu baginda memejamkannya. Riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah melembutkan sendi-sendi yang keras kaku. Melembutkan sendi kedua belah tangan dan kakinya serta anggota lain dengan senaman ringan. Yang seterusnya adalah mendoakan si mati. Dan kemudian menghadapkan jenazah ke kiblat. Dan yang keenam adalah letakkan sesuatu yang berat ke atas perutnya. Dan ketujuh adalah menutup keseluruhan tubuhnya. Dan ke-8 adalah menanggalkan pakaian yang asal dengan pakaian yang lain. Baik, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung yang boleh mencemarkan pandangan, dan sunat ditutup seluruh anggotanya dengan kain yang nipis. Sunat menanggalkan kesemua pakaiannya dan meletakkan mayat di atas katil atau seumpamanya yang tinggi daripada lantai, serta menghadapkannya ke kiblat bagaimana dilakukan ketika nazak. Tugas ini hendaklah dilakukan oleh mahram yang paling baik dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najia binti Syafi'i. Nombor metrik D183111064. Okey, saya akan menyambung tajuk yang seterusnya, iaitu menziarahi kematian atau jenazah. Okey, sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk memberi nasihat kepada keluarga si mati agar tabah dengan ujian ini. Apabila kita menziarahi si mati yang telah meninggal dunia itu, kita digalakkan untuk memberi nasihat kepada keluarga si mati tersebut agar tabah dengan ujian yang dihadapi. Yang kedua pula, kita sunat memberi ucapan takziah kepada kaum kerabat si mati. Apabila kita pergi menziarahi si mati tersebut,
kita disunatkan untuk memberi ucapan takziah kepada ahli keluarga si mati tersebut. Okey, yang seterusnya adalah hukum mencium jenazah. Menurut ijma' ulama, hukumnya harus. Dan yang kedua adalah tidak batal wuduk si mati walaupun dicium oleh suami atau isterinya. Tajuk yang seterusnya adalah mengurus jenazah. Okey, orang-orang yang boleh memandikan dan mengkafankan jenazah adalah bagi jenazah lelaki, kesemua lelaki yang boleh memandi atau mengkafankan jenazah, isteri kepada si mati tersebut dan orang yang haram dinikahnya. Bagi jenazah perempuan pula ialah kesemua perempuan, suami si mati tersebut dan orang yang haram dinikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan teruskan slide yang seterusnya, iaitu cara-cara memandikan jenazah. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu apa peralatan yang diperlukan untuk mandi jenazah. Okey, ada tengok kat sini ni tempat mandi jenazah yang kita selalu tengok bila orang nak mandikan mayat lah. Lepas tu air mutlak ataupun air paip, air yang suci lah. Lepas tu air daun bidara, putik kapas ataupun cotton bud, sarung tangan, apron plastik, sabun dan jug air untuk siram. Jug air ni untuk siram mayat lah. Okey, yang pertama mestilah pengenalan mayat tu memakai lengkap sarung tangan dan apron. Okey, yang kedua letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Macam ni lah. Okey, ni. Ni. Okey, lepas tu siramkan mayat dengan air biasa dari hujung kepala hingga kaki. Yang keempat, istinjakan mayat terlebih dahulu dengan menggunakan kain alas agar tidak menyentuh kemaluannya. Okey, seterusnya angkat sedikit bahagian kepalanya hingga paras dadanya. Okey. Yang keenam, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memicit perutnya secara perlahan-lahan, atau yang seperti dengar cara ni adalah merewang. Okey. Seterusnya yang ketujuh, membersihkan mulut dan mengeluarkan segala sisa atau kotoran yang tertinggal. Contoh macam mulut, lepas tu kita cuci gigi dia sikit. Lepas tu yang ke-8, siram dan bersihkan dengan air sabun. Lepas tu kita bersihkan rambut dan gigi. Lepas tu kita akan bersihkan jari kaki dia. Apa semua tu lah. Yang 11 ni siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Okey, yang ke-12, kemudian bila dengan air bersih seluruh anggota mayat sambil berniat. Okey, lafaz niat untuk memandikan jenazah lelaki adalah nawaitu al-qusla adaan an hadzal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu untuk jenazah perempuan pula, nawaitu al-qusla adaan an hadhil maitati lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah perempuan ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita terlentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga hujung kaki dengan 3 kali air bersih. Lepas tu siramlah sebelah kanan dan kiri 3 kali. Kemudian kita mengiringkan mayat ke kiri dan ke kanan dan basuh lambung kanan dan kiri belakang. Lepas tu kita terlentangkan balik mayat, siram pula air dari kepala hingga hujung kaki. Okey, lepas tu kita sediakan air kapur baru dan siram ke atas mayat. Okey, lepas dah siram tu, kita air kapur barus tu kita siram dia dari hujung kepala hingga hujung kaki. Okey, lepas tu kita mestilah kena wudukkan mayat. Kalau untuk wudukkan mayat jenazah lelaki, nawaitu al-wudu'a li hadzal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Okey, untuk lafaz niat mewudukkan jenazah perempuan pula, nawaitu al-wudu'a li hadzal maitati lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukkan jenazah perempuan ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu habis apa semua, kita lap seluruh anggota badan mayat. Lepas tu kita cawatkan bahagian kemaluan mayat dan tutup tubuhnya dengan seluruh kain
Selepas itu kita boleh bawa dia pergi untuk kafan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syazwani binti Syamsul Kamal. Nombor matrik D18311067. Baiklah, sekarang saya akan sambung tentang bahagian mengkafankan jenazah. Okey, ini antara peralatan yang digunakan sewaktu mengkafankan jenazah. Yang pertama, kain putih untuk membalut jenazah. Yang kedua, tali sebanyak 5 utas yang digunakan untuk mengikat kain putih itu nanti. Yang ketiga, gunting untuk memotong kain putih. Yang keempat, kapas yang akan ditabur, yang akan dihamparkan di atas kain putih itu. Yang kelima, serbuk cendana. Serbuk cendana ni akan ditabur di atas kapas yang dihamparkan dekat atas kain putih tu. Yang keenam, kapur barus. Kapur barus ni fungsi dia untuk mengelakkan macam bau sensitif daripada bau yang boleh menarik serangga. Okey, yang ketujuh, minyak atar. Yang ke-8, air mawar untuk mewangikan jenazah. Okey, baiklah, sekarang cara mengkafankan jenazah. Yang pertama, sediakan 3 atau 5 utas tali putih dari kain kafan. Yang kedua, ukur ketinggian jenazah untuk kepanjangan kain kafan. Yang ketiga, kain kafan dipotong menjadi kepada 3 bahagian. Yang keempat, ketiga-tiga kain dihampas sekali. Okey, yang kelima, hamparkan kapas gulung di tengah-tengah kain mengikut anggaran jenazah. Okey, yang keenam, serbuk cendana ditabur atas kapas yang dihamparkan tadi. Okey, yang ketujuh, angkat mayat dan baringkannya dengan berhati-hati di atas kapas, di atas kain kafan tadi. Yang ke-8, tutup jenazah dengan kapas pada bahagian kemaluan, kedua-dua siku dan dada, telinga, muka dan kaki. Yang ke-9, sekali lagi taburkan serbuk cendana di atas kapas jenazah. Yang ke-10, kain kafan ditutupkan helaian demi helaian. 11, ikat dengan tali yang telah disediakan. Okey, yang ke-12, biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Yang ke-13, tali di bahagian atas kepala akan diikat apabila jenazah sedia diusung dan untuk disembahyangkan. Yang ke-14, akhir sekali, renjis air mawar dan sapulah minyak wangi. Okey, baiklah, sampai situ saja. Terima kasih. Pensyariatan solat jenazah berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih atas kematian Al-Najashi, lalu bagi dia keluar ke tempat solat, berbaris bersama-sama sahabat dan bersolat sebanyak 4 kali. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak sah solat jenazah kecuali setelah dimandikan. Cara solat jenazah adalah seperti berikut. Yang pertama adalah takbiratul ihram sambil berniat solat jenazah. Cara berniat ialah ingat dalam fikiran bersolat jenazah 4 takbir fardu kifayah. Yang kedua adalah setelah bertakbir, letakkan kedua-dua tangan ke dada sebagaimana solat biasa. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Ketiga adalah setelah selesai membaca Al-Fatihah, bertakbir pula kali kedua sambil mengangkat kedua-dua tangan hingga ke cuping telinga. Kemudian meletakkannya semula ke dada dan bacalah apa-apa selawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang afdal ialah selawat Ibrahimiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab hukum-hukum solat. Dan seterusnya adalah keempat, bertakbir kali ketiga dan diikuti dengan mendoakan mayat. Mendoakan mayat adalah maksud utama solat jenazah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Talhah bin Abdullah bin Auf, katanya, yang bermaksud, aku bersolat jenazah di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia membaca Al-Fatihah. Kemudian katanya, supaya mereka tahu itulah sunnah. Riwayat Al-Bukhari. Hadis yang lain pula daripada Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, yang bermaksud dia diberikan oleh seorang lelaki di kalangan
Dia diberitahu oleh seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi SAW bahawa solat jenazah menurut sunnah ialah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah dengan perlahan selepas takbir yang pertama. Seterusnya berselawat ke atas Nabi SAW dan mendoakan jenazah semata-mata dalam takbir-takbir tersebut tanpa apa-apa bacaan yang lain. Kemudian mengucap salam dengan perlahan. Riwayat An-Nasa'i dan sanad yang sahih. Sekurang-kurang doa ialah mengucapkan Allahumma arhamhu awighfirlahu, yang bermaksud ya Allah rahmatilah dia atau ya Allah ampunilah dia. Baik, doa yang paling sempurna ialah doa yang berasaskan Nabi SAW. Mulakan doa ini dengan yang bermaksud ya Allah ampunilah kami yang masih hidup dan yang telah mati, yang bersama-sama kami dan yang tiada bersama-sama kami, yang muda dan yang tua, dan yang lelaki dan yang perempuan. Ya Allah, sesiapa di kalangan kami yang Engkau teruskan hidupnya, hidupkanlah dia beragama Islam, dan sesiapa yang Engkau matikan, matikanlah dia dalam iman. Riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian doa yang seterusnya bagi jenazah lelaki, yang bermaksud ya Allah, inilah hamba-Mu dan anak kepada dua hamba-Mu. Bagi jenazah perempuan, baik, yang membezakannya adalah penggunaan tamarbutah dalam doa yang berbahasa Arab. Yang ini bagi lelaki adalah Allahumma hadzal abdika wa ibnu abdika, dan bagi perempuan adalah Allahumma hadhihi amatuka wa abnatu abnika. Baik. Bagi yang langkah yang kelima adalah bertakbir kali keempat, kemudian berdoa, yang bermaksud ya Allah, janganlah Engkau tahan pahalanya daripada kami, dan janganlah timbulkan fitnah kepada kami selepas kematiannya, serta ampunilah kami dan dia. Riwayat Abu Daud. Dan terakhir adalah yang keenam, mengucap salam sebanyak 2 kali, iaitu ke kanan dan ke kiri sebagaimana salam solat-solat yang lain. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud Ar-Rahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, yang bermaksud Nabi SAW mengucap salam ketika bersolat jenazah hanya dengan berdiri tanpa rukuk, sujud dan duduk. Riwayat Al-Baihaqi dan sanad yang sahih. Daripada keterangan yang telah disebutkan, ternyata bahawa solat jenazah hanya dengan berdiri tanpa rukuk dan duduk. Baik, kaifiat atau cara solat jenazah. Mengerjakan solat jenazah adalah fardu kifayah. Syarat sah solat jenazah, yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua adalah suci daripada hadas kecil, besar dan najis, yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sekarang saya akan sambung rukun solat jenazah. Sebelum tu saya nak beritahu yang untuk solat jenazah tiada rukuk dan sujud. Hanya ada 4 takbir dan 1 salam. Okey, mula-mula berdiri dan lafaz niat bagi imam, usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat, 4 takbir menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Manakala untuk lafaz niat makmum pula, usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat, 4 takbir menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Dan mengangkat takbir kali pertama. Setelah mengangkat takbir kali pertama, membaca Al-Fatihah. Okey, dan setelah membaca Al-Fatihah, mengangkat takbir kali kedua. Lepas tu membaca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, dan seterusnya takbir kali ketiga dan berdoa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa'fu anhum. Okey, dan setelah itu mengangkat takbir kali keempat dan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan setelah itu memberi salam. Okay, sekian, terima kasih. Seterusnya adalah pengebumian jenazah. Okey, kita sebagai umat Islam ni kita wajib menjegerakan pengebumian mayat supaya tak timbulnya fitnah. Okey, bau busuk ke mayat tu. Okey. Yang kedua ni, okey, hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Kalau kita tahu fardu kifayah ni adalah fardu yang dituntut. Maksudnya kalau satu kampung tu tak buat, tak ada seorang pun wakil untuk buat, maka berdosalah satu kampung tu. Okey. Seterusnya yang ketiga, wajib letakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap arah kiblat. Okey, lepas tu seterusnya iaitu sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan dalam kubur. Tapi ini disunatkan kalau kalau nak suruh kaki dulu ke ataupun macam mana ke pun boleh. Cuma kalau disunatkan kita untuk hulurkan dulu kepala jenazah. Okey, tajuk yang seterusnya adalah cara-cara pengebumian jenazah. Yang pertama adalah jenazah Muslim tidak dikuburkan bersama mayat orang kafir atau sebaliknya. Okey, jenazah orang Muslim ataupun orang Islam ni tidak dikuburkan bersama mayat orang kafir atau sebaliknya, malah sesama Islam. Yang kedua adalah sunat menguburkan jenazah di kawasan perkuburan. Yang ketiga, para syuhada dikuburkan di medan peperangan iaitu di tempat mereka syahid. Maksudnya orang yang pergi berperang apabila mereka telah meninggal dunia di tempat peperangan tersebut, mereka hendaklah dikuburkan di tempat mereka berperang tersebut. Yang keempat adalah boleh dikuburkan jenazah pada malam hari. Yang kelima, jenazah dibawa ke kubur dengan menggunakan pengusung 4 penjuru. Yang keenam, bagi orang yang melihat jenazah diusung ke perkuburan, disunatkan ia berdiri sehingga mayat itu hilang daripada pandangannya. Yang ketujuh, boleh menguburkan 2 jenazah atau lebih dalam satu lubang kubur kerana keadaan terdesak atau darurat. Yang ke-8, sebaiknya kubur mayat satu lubang yang dapat menghalang bau mayat serta melindungi mayat dibongkar oleh binatang buas. Yang ke-9, mengumpulkan beberapa jenazah yang mempunyai hubungan kerabat adalah digalakkan. Dan yang ke-10, sebaiknya lubang kubur itu dalam dan luas dalamnya lebih kurang 6 kaki. Yang ke-11, liang lahat lebih baik daripada liang kembali budi iaitu syak jika tanah perkuburan itu keras. Liang lahat ialah dikorek ke hala kiblat seluas badan mayat daripada tepi kubur. Jenis-jenis kubur boleh lihat di bawah. Yang ke-12 pula adalah kubur hendaklah digali secara melintang ke arah kiblat, sama seperti kita meletakkan mayat ketika ia hendak disolatkan. Yang ke-13, hendaklah mayat itu dimasukkan dengan menghulurkan kepalanya ke dalam dan disambut oleh 3 orang yang menanti di dalamnya dan haruslah menghadap kiblat. Okey, maksudnya di sini hendaklah dahulukan kepala mayat tersebut ke dalam liang lahat dan haruslah menghadap kiblat. Yang ke-14 adalah kemudian lubang kubur ditimbus, tanahnya hendaklah tinggi sejengkal dan diratakan, kemudian dipacakkan batu nisan. Okey, setelah selesai mengebumikan mayat, lubang kubur tersebut hendaklah ditimbus dengan tanah dan kemudian akan dipacakkan dengan batu nisan. Yang ke-15 adalah orang yang membaca talqin hendaklah duduk di bahagian muka mayat dan membelakangkan kiblat. Sekian, terima kasih.